Assalamualaikum, selamat sejahtera buat murid tingkatan 2. Hari ini kita nak tengok latihan bersama dengan jawapan untuk latihan sumatif 9. Okey, latihan ini daripada buku teks muka surat 220 hingga 221 berdasarkan daripada bab 9 haba. Okey, mari kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama, rajah 1 menunjukkan sebuah kereta di tempat letak kereta yang terdedah kepada cahaya matahari. Cermin hadapan kereta berkenaan retak sebaik sahaja penyaman udara dihidupkan. A. Jelaskan fenomena yang ditunjukkan dalam rajah 1. Fenomena yang berlaku ini berkaitan dengan pengembangan dan juga pengecutan. Okey, semasa diletakkan di bawah cahaya matahari yang terik, di dalam kereta telah meningkatkan suhu dalam kereta tersebut. Suhu sangat tinggi. Dan apabila masuk kereta terus dihidupkan penyaman udara iaitu aircon, buka suis, buka aircon terus, cermin tak buka, jadi kereta sejuk dengan cara mengejut. Jadi jawapannya, cermin kereta tersebut retak kerana perubahan suhu secara mendadak menyebabkan pengecutan lapisan cermin kereta yang tidak seragam. Okey, maksudnya dia kecut secara mendadak, terkejut. Tak sempat nak ajak kawan-kawan kecut sama-sama. Okey, jadi tak seragam. Jadi boleh retak macam tu. B, cadangkan dan jelaskan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil supaya kejadian ini tidak berlaku. Jadi kamu rasa macam mana? Okay, kita akan ambil satu langkah supaya tak retak cermin kereta. Okey. Kalau apa yang saya buat masuk kereta waktu panas-panas, buka dulu cermin kereta, bagi udara tu berlaku perolakan dalam kereta. Suhu panas akan keluar melalui tingkap dan suhu sejuk dari luar akan masuk ke dalam kereta. Okey, mari tengok jawapan. Untuk B, buka cermin tingkap sebelum menghidupkan penyaman udara supaya udara panas dari dalam kereta dapat dikeluarkan dahulu. Okey. Soalan seterusnya, soalan 2. Jauhkan daripada haba atau api. Amaran di atas boleh dijumpai pada tin penyembur racun serangga. Bukan penyembur ni. Bukan ni. Ini tekanan dalam dia tak tinggi sangat. Tak setinggi yang Ritsek aerosol tu. Tahu? Contoh pula. Sebab kat rumah tak guna. Okey, bincangkan kemungkinan yang akan berlaku jika tin penyembur racun kosong dibuang di tempat pembuangan sampah. Dia cakap tin dan ini bukan tin ya. Ini plastik. Kalau tin tu yang macam Ritsek, macam apa brand gitu. Okey. Okey, so dia bagi amaran jauhkan daripada haba atau api. Okey, jawapannya haba yang tinggi akibat cuaca yang panas atau pembakaran sampah akan meningkatkan tekanan dalam tin penyembur dan seterusnya meletupkan tin. Bila tin meletup, bahaya tak? Okey, bahaya sangat sebab kandungan dalam tu tekanannya sangat-sangat tinggi. Okey, tekanan tinggi di dalam tin aerosol tu boleh bertambah tinggi lagi bila diletak dekat cuaca yang panas. Kalau kita letak dalam rumah kita tidak terlalu panas ya macam dekat luar. Kat luar tu direct cahaya matahari dapat secara langsung terus panas pada tin tu. Jadi jangan buang sampah macam tu saja, kena buang dengan betul ya. Soalan seterusnya. Bagaimanakah anda membuktikan bahawa pemindahan haba melalui sinaran tidak memerlukan medium? Berikan penjelasan yang ringkas. Okey.
Kita belajar 3 cara pengaliran haba. Konduksi melalui pepejal, perolakan melalui melalui gas dan juga cecair. Manakala sinaran tanpa medium, tanpa pepejal, cecair atau gas, dia boleh merambat juga. Okey. Caranya kita boleh menyalakan mentol dalam kelalang vacuum. Kena buat dekat makmal lah. Kalau dekat rumah you boleh buat, why not? Guna kreativiti. Nyalakan mentol dalam kelalang vacuum selepas beberapa minit bekas kelalang terasa panas. Okey, hal ini dapat membuktikan bahawa pemindahan haba boleh berlaku tanpa medium melalui sinaran. Maksudnya, apa maksud vacuum? Vacuum ialah apabila zarah-zarah gas sekalipun tiada dalam kelalang itu disedut keluar. Okey. Jadi, tak ada apa-apa zarah gas sekalipun dalam tu, kamu nyalakan mentol. Okey, tapi kita boleh rasa bahang panasnya kelalang vacuum. Okey, kenapa tak guna lilin untuk membuktikan ni? Okey, kalau kita gunakan lilin, kebarangkalian tak sempat nak rasa panas kerana lilin akan terpadam. Ini kerana lilin iaitu pembakarannya memerlukan oksigen. Jadi bila you dah sedut keluar segala gas daripada kelalang tu, confirm oksigen juga tiada dan lilin yang menyala tak dapat menyala. Dia akan padam macam tu saja. Soalan terakhir. A. Apakah yang menyebabkan arus perolakan? Macam mana arus perolakan boleh berlaku dalam cecair dan juga dalam gas? Macam mana boleh berlaku? Tu? Okay, kita tengok. Arus perolakan disebabkan oleh perubahan ketumpatan zarah-zarah bendalih. Bendalih ni bukan cecair saja, termasuk gas sebab dia boleh mengalir kan? Bahagian zarah-zarah bendalih yang panas akan mengembang. Zarah tu tak kembang macam tu. Cuma mengembang maksudnya dia tolak jiring. Dia tolak jiring, jadi jiring boleh mengembang. Okey. Menjadi kurang tumpat lalu naik ke atas. Okay. Manakala bahagian zarah-zarah bendalih sejuk yang lebih tumpat akan turun ke bawah. Aliran bendalih yang berterusan ini menyebabkan arus perolakan berlaku. Okey, kenapa walaupun benda yang sama tapi sebab dia panas dia jadi kurang tumpat? Kerana dia bergerak lebih laju, dia membuka jarak antara dia. Daripada tadi macam ni, bila dia panas dia jadi macam ni. Lebih jauh. Jadi dah kembang kan? Betul tak? Dah kembang-kembang. Dia jadi lebih kurang tumpat. Isi padu lebih besar. Okey. Dan kalau zarah yang sejuk, dia rapat, semakin rapat. Okay, that's why dia lebih tumpat dan turun ke bawah. Objek yang lebih tumpat akan ditarik oleh graviti kan, turun ke bawah. Dan begitulah berlakunya perolakan. B. Cara pemindahan haba yang manakah paling pantas? Jelaskan jawapan anda. Kamu rasa? Cara sinaran ke? Perolakan ke? Konduksi ke? Mana paling pantas? Kalau konduksi, kamu memerlukan pepejal untuk merambatkan haba. Kita pernah buat eksperimen dalam makmal, memanaskan hujung rod besi. Kita tengok lilin tu jatuh satu per satu, lilin yang berpaku kan. Okey, kemudian perolakan kita boleh tengok daripada kita masak air dekat rumah, masak sup ke, dia akan ber. Okey. Dan sinaran pula kita boleh rasa bahang api ataupun bahang matahari lah, sebabnya dia nak merentas angkasa sana, ruang angkasa tu tiada vacuum tapi boleh sampai ke bumi, kita boleh rasa bahangnya sinar matahari kan. Okey, jadi jawapannya ialah yang paling pantas ialah cara sinaran. Okey, sinaran ialah cara pemindahan haba yang paling pantas kerana sinaran tidak memerlukan medium untuk perambatan. Okey, itu sahaja
Latihan 9 kali ini boleh rujuk buku teks muka surat 220 dan juga 221. Okey, lebih baik kamu buat latihan ni selepas kamu dah ulang kaji bab 9 haba. Terima kasih.